Selamat kembali ke podcast Wirausahawan bersama-sama dengan saya Aman Fitri dan saya Ras Muhammad. Kenapa tu? Sebab aku perhati je panggil kau ni. Excited dia semacam. Alhamdulillah kita dah episod ketiga. Episod ketiga. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada anda kerana setia dengan kami, yang subscribe, yang komen, yang on notification, yang share, panggil rakan-rakan anda, kawan-kawan anda datang sertai kami. Dan Alhamdulillah ini dah episod ketiga. Dan tak mungkin kita akan mampu buat sehingga episod ketiga tanpa sokongan daripada anda. Terima kasih kepada anda. Thank you so much. Terima kasih banyak. Bukan kita tak baca komen-komen anda, kita baca. baca. So teruskan komen, kongsi. Mungkin ada topik-topik best yang kita boleh kupas. Betul. Ataupun anda setuju ke? Boleh cadangkanlah juga. Betul. Topik-topik yang mana kita nak bawakan. Contoh macam minggu ni topik yang kita nak bawakan apa, Man? Kita nak bawakan. Dia memang pandai. Saya nak test Aman alert ke tidak. Okay. So topik minggu ni kita nak bercakap tentang subsidi versus mentality. Subsidi ni adalah subsidi kerajaan yang diberikan. Mentality pula kepada kita ni yang menerimanya. Macam mana mentality kita. Dan saya bila kita sebut tentang topik subsidi ni, saya datang daripada kawasan desa kita panggil. Okey. Rural. Desa bukan pendalaman. Okey. Kawasan desa. Jadi kebanyakan subsidi ni memang digunakan oleh population ataupun orang-orang daripada kawasan kawasan luar bandar. Luar bandar, bukan desa, luar bandar. Luar bandar. Banyak dimanfaatkan dan sebagainya. Contohnya nelayan-nelayan mendapat banyak subsidi. Perahu diberi oleh kerajaan, hadiah dan sebagainya. Dan petani-petani pun dapat juga, peternak-peternak pun dapat juga dan sebagainya kan. Usahawan kecil desa. Usahawan kecil desa kan. Banyak mereka dapat manfaat. Bukan saja subsidi, malah mereka dapat geran dan macam-macam lagi. Ini adalah satu inisiatif kerajaan Malaysia. Kalau Aman sebenarnya faham kan, sebenarnya kerajaan Malaysia ni buat sangat banyak inisiatif untuk bantu rakyat. Betul. Sangat banyak. Saya involved dengan pelbagai projek government dan only saya realise terlalu banyak inisiatif yang dilakukan oleh pihak government, kerajaan. Tak kisah siapa memerintah, sebab semua kerajaan yang memerintah, mereka ada polisi mereka ada tema mereka sendiri dan macam mana sekalipun mereka akan dahulukan rakyat. Betul. Saya percaya tu. Peruntukan tu dah ada dah. Kalau kita tengok bajet-bajet pun memang akan ada peruntukan untuk rakyat kan. Tapi macam mana sekalipun Man, kalau kita tengok balik, walaupun kerajaan ni dah membantu, memberi banyak inisiatif dan sebagainya, kita yang menerima ni bagaimana? Kita rasa apa sebenarnya? Kita nak buat apa? Kita ambil contoh kan, kalau kita tengok, kita lihat pelanjawan tahun 2024, kerajaan mengumumkan untuk subsidi saja 81 bilion. Betul, kerajaan mensasarkan 81 bilion. Dan untuk tahun 2023 64. Hanya 64. Jadi peningkatan lagi tu. Betul. Dan subsidi ni merakumi banyak benda lah, elektrik, petrol, komoditi, macam-macam benda kan. So, saya tak pasti sebenarnya dia mengajar kita ni, rakyat ni, sebagai yang menerima lah, menjadi lebih berdaya saing ataupun menjadi lebih selesa. Sebab tu dia akan pergi balik kepada versus mentality tadi. Sebab saya percaya kan, saya bukan nak cakap semua orang, saya percaya ramai yang sebenarnya ada mentality akulah mangsa kepada semua keadaan ni. Kalau katalah ada announcement daripada government tentang kenaikan tarif elektrik, akulah mangsa. Lepas tu kita main hentam dengan kerajaan dan sebagainya tanpa kita memikirkan sebenarnya apa dia punya fakta di sebalik peningkatan tersebut dan sebagainya. Kan? Kalau kita dengar pula tentang petrol pula nak naik, sebenarnya petrol punya subsidi yang paling banyak. Seriously paling banyak. Kalau petrol naik, saya orang pertama kot yang akan tak, contoh dia. Yelah. Jadi seolah-olah seumpama macam, saya kira lah kita punya mentaliti mangsa ni seolah-olah semua tentang keluarga kita kerajaan kena tanggung. Tak mungkin lah. Kita kerajaan kena bagi subsidi semua, minyak subsidi, beras subsidi, semua benda. Anak kita yang kita sekolah lahirkan pun nak kena bagi subsidi education dan sebagainya. Lepas tu pula Bini. kita pandai kahwin, pandai beranak, tapi tetap juga orang nak kena tolong kita. Tapi saya lihat ini lama kelamaan dia boleh menjadi satu barah dalam society kita. Sebab tu kita sendiri bercakap tentang mentality. Sebab bila subsidi dah diberikan, so apa contribution kita pula kepada kerajaan? Pembayar zakat, pembayar cukai dan sebagainya. Sebab tu
macam mana sekalipun Man, saya lebih suka subsidi tu bila kerajaan nak bagi, kita dapat nikmati dan kita nikmatilah. Tapi dia tak boleh menghalang kita ataupun memberhentikan usaha kita untuk tingkatkan pendapatan kita juga. Kalaulah sekiranya gaji harian kita dengan kerja kita hakiki ni tidak dapat menampung keperluan ataupun expenses keluarga kita, apa yang menghalang kita untuk buat 15 kerja lagi? Betul. Kan? Apa yang menghalang kita untuk pergi belajar dan cari opportunity? Apa lagi aku boleh buat? Kalaulah sekiranya kita asyik cakap aku tak pandai, aku bodoh dan sebagainya, dan takkan adalah apa-apa perubahan. Kalau nak cakap pasal tu, Cik Das, kita ni semua bodoh daripada awal. Memanglah. Kan? Sebab tu kita pergi sekolah. Betul, pergi sekolah, kita belajar, kan? Ada banyak sebenarnya peluang. Kalau zaman saya dulu kan, zaman saya lah kan, kita tak adalah jauh kan? Tak adalah jauh beza dia. Nak cari peluang pekerjaan ni susah. Zaman saya muda. Zaman tu nak cari kerja kena buka utusan, berita harian. Utusan tak kan? Metro. Okey. Nak cari peluang kedua, nak buat dua kerja susah. Zaman sekarang anak-anak muda, even apa saja peringkat umur, nak cari kerja kedua tu mudah. Di hujung jari. Kau nak buat Grab boleh. Betul. Kau nak jadi affiliate boleh. Kau nak bawa lalamu boleh. Kau nak jadi apa? Saya ingat dekat China ada keluarkan hari tu, kerja dia tak kerja. Tak, kerja dia hanya jadi penemang katanya. Oh, keluar dah dia. Keluar dah. Kerja dia hanya jadi peneman saja. Kerja dia Man, orang boleh order dia untuk jadi peneman. Best tu Cik dah. Yes. Macam mana? Tak tahu lah best ke tak. Kau cari excited je. Macam contoh, Intan nak keluar pergi shopping mall, tak ada orang teman dia. Dia call orang ni jadi peneman. Teman je? Teman saja. Dan dibayar ikut dia punya masa yang dia spend. Wow. Ada setengah orang tu nak pergi tengok wayang, nak peneman dia temankan. Wow. So dia hidup ni di China ni, serious story. Dia hidup dengan hanya cari makan sebagai peneman. Nak ceritanya buat sekarang ni dengan teknologi dan sebagainya, banyak benda jadi mudah. Betul. Banyak benda jadi mudah. Subsidi tu diberikan untuk memajukan teknologi kita juga. Exactly. Dan kalau kita tengok balik, sekarang ni rata-rata ramai anak-anak muda yang tidak berpelajaran, yang tidak melanjutkan pelajaran di ke institusi pembelajaran kan. Tapi mereka boleh buat duit 3,000, 4,000 dengan jadi live host dan sebagainya. Jadi ini benda yang kita suka. Sebab mereka tidak hanya bergantung kepada subsidi bantuan, subsidi dan sebagainya. Tapi memang benda tu ada. Kita layanlah, kita terimalah. Tapi kita jangan jadi macam mentaliti mangsa. Maksudnya semua benda yang berlaku kenaikan semua akulah akan terkesan. Come on, semua orang terkesan kot. Tapi inilah yang kita asyik dengar daripada usahawan-usahawan. Sebenarnya nak jadi mangsa, orang dah tak membeli dan sebagainya. Exactly, itu pun sama juga. Mana ada orang tak membeli? Gila orang tak membeli. Orang spend lah. Betul. Awak hari ni dah makan lah? Dah ada. Tadi saya beli pisang. So you kena spend. Tapi pisang siapa you beli? Bulan ni ada shopping baju tak? Ada. Ada kan? Kita standby dah. Beli shopping baju, beli kasut, beli tudung dan sebagainya. Cuma tak beli dengan sesiapa usahawan yang tidak pandai buat marketing dan sebagainya. Yang kita nampak lah. Kan? Yang kita nampak. Jadi saya kira ini satu keadaan yang agak membimbangkan. Bukan hanya kepada satu golongan, tapi banyak golongan. Betul. Jadi kita ni, kalau kita ada apa-apa cabaran dalam hidup, ataupun ada apa saja kenaikan cukai ke, kenaikan kekurangan subsidi ke, kenaikan harga-harga barang mentah dan sebagainya, kita jangan cepat react dengan situasi. Apa kita nak buat adalah terus kita susun balik, kita tengok balik benda apa aku boleh buat ekstra untuk tambah pendapatan. Kan? Kena buat strategi planning. Buat. Kita jangan bermalas-malasan kat rumah, ada expect semua benda mudah dihidangkan untuk kita. Dia sebab apa tahu Cik Nas, kenapa dia bermalas-malasan dan menjadikan diri mereka mangsa? Sebab dia tahu at the end of the day dia ada grant, dia ada subsidi yang diberikan. Exactly. Itu yang kita tak nak. Dan dalam industri dalam keusahawanan juga ada gelaran Grandpreneur. Ada. Ni saya punya involvement dalam banyak projek-projek dengan agensi dan sebagainya. Memang ada usahawan yang kerja dia hanya mengejar geran saja. Wow. Dan dia dapat geran tu, dia buatlah macam-macam benda, dia Alibaba kan bisnes dia dan sebagainya. Dan itu memang bisnes dia. Ada juga yang macam tu. Jadi saya kira kita kena berhenti daripada mempunyai mentaliti akulah mangsa, mempunyai mentaliti yang kita tidak mahu berdaya saing, sebab akhirnya kesan dia adalah pada the whole ecosystem dekat Malaysia. Bila tidak ramai orang yang membayar cukai yang cukup,
tidak ramai orang yang berkemampuan memberi zakat, tidak ramai yang mampu untuk spend on the market, in the market. Tidak ramai orang yang mempunyai bajet yang lebih untuk invest, beli property dan sebagainya. Dia akan mengakibatkan ekonomi kita jadi slow down. Sebab terlalu ramai orang yang mempunyai income ataupun pendapatan yang rendah. Betul. Sebab tu kita tak nak ada mentaliti yang jadi mangsa ni walaupun subsidi diberikan. Subsidi kerajaan nak bagi. Saya pun, kalau ada lah kata contohnya, minyak yang timang kilo, yang kilo 3 kena, saya beli je. Betul? Tak semestinya kita nak. Who cares? Kan? Tak adalah kata all the time bila pergi isi minyak kereta nak pakai yang RON 97 saja. Kadang-kadang pakai juga 95 dan tak adalah kata berapa dia subsidi, tak ada, aku tak nak bayar subsidi, aku nak bayar penuh. Tak adalah macam tu kan. Kita masih lagi menikmati semua benda, tapi kita juga kena berusaha untuk menaikkan taraf kewangan kita sendiri, pendapatan kita sendiri. Betul. Dengan subsidi yang dah ada, you guys sepatutnya, ni kita bercakap tentang mereka yang mungkin dapat grant dan sebagainya kan. You guys sepatutnya jangan berada dalam keadaan selesa, which gunakan benda tu, plan macam mana you nak beranakkan benda tu. Exactly. Which, selalu Datuk Wira cakap pun benda tu. Exactly kan? Dan saya juga sebenarnya dekat Malaysia ni, saya tak pasti sama ada kita kekurangan tenaga kerja, maksudnya orang yang layak bekerja, orang dewasa ataupun tidak. Tapi kalau kita tengok kebergantungan kita pada warga asing ni sangat-sangat tinggi dalam pelbagai sektor. Sektor dipanggil apa? Sektor pertanian, sektor pembinaan sorry. Sektor pembinaan, macam-macam sektor lah, sektor services dan sebagainya. Di mana mereka ni bila berada di Malaysia, secara tak langsung mereka juga dapat menikmati subsidi. Betul. Dianggarkan lebih kurang 3.5 juta warga asing menikmati subsidi kita, menghirup subsidi kita setiap tahun. Dianggarkan. Dalam kita tidak sedar 3.5 million orang warga asing tau. Orang tau, bukan nilai RM1 tau. Ramai tu. Dan banyak subsidi yang diberikan dan mereka dapat hirup lah sebenarnya. Dapat hirup lah sebab mereka sama-sama tinggal dekat Malaysia ni. Jadi ini adalah satu benda yang bagi saya, another thing yang saya harap lah, kalau tanya saya tentang keadaan dekat Malaysia ni. Saya harap lebih ramai rakyat Malaysia yang tidak memilih pekerjaan, mulakan sesuatu, buat sesuatu. Nak jadi business owner, jadilah. Betul. Pagi tadi kebetulan Cik Rai, saya ada dengar dekat radio masa saya drive kan. Dekat radio kata ada menteri mengatakan sekarang ni kepada mereka yang dah tamat belajar, yang dah graduate, sekurang-kurangnya mereka boleh bekerja dengan gaji pokok saja RM4,000. Oh. Wow. Kan? Ya. Sebenarnya boleh. Kerajaan punya inisiatif tentang memperkasakan TVET pun satu benda yang bagi saya sangat-sangat bagus. Sebab dia akan mewujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan kepada adik-adik lepasan sekolah, lepasan politeknik, universiti dan sebagainya. Sebab ini satu benda yang diperlukan dekat dalam Malaysia sekarang. Especially bila negara kita ni dalam keadaan yang kita nak move to the next level kan. Jadi saya harap dengan apa yang tengah berlaku ni, harap ramai orang mula berubah. Saya rasa kena keluar daripada comfort zone dan sebagainya. Saya keadaan ni merisaukan man. Sangat merisaukan man. Saya sangat merisaukan sebab tu lah guest kita hari ni sebenarnya. Cik Ras, dia ni dulu pernah berada dekat dalam comfort zone dia. Sempurna lah. Sempurna dari segi fizikal, ada bisnes kan? Semualah serba-serbi kan. Tapi diuji dan dia menjadi mangsa. Tetapi yang best dekat sini, dia menjadi mangsa yang dibangkit. Ada orang tak diuji pun dia memang sentiasa mangsa. Dia rasa dia mangsa. Itu mangsa keadaan. Dia rasa dia mangsa. Semua benda relate dengan dia. Walaupun tak ada benda yang relate dengan dia rasa dia mangsa. Dia rasa itulah dia. Tapi tetamu kita yang insya-Allah istimewa ni, beliau dalam keadaan yang elok, sempurna, tiba-tiba diuji. Dan saya kira kalau saya pun diuji, bukan satu ujian yang mudah untuk kita bangkit. Besar ujian dia. Bagaimana dia mengubah ujian tu dan tidak menjadikan dirinya sebagai mangsa, malah bangkit dan memberi inspirasi pada ramai orang. Betul. Dia bangkit berganda-ganda dan menerima keadaan tu, redha dengan keadaan tu. Redha kan tak mudah macam saya kongsikan. Betul. Tapi kita sangat amazed dengan apa yang dia
dibawakan lah dia selepas lalui kejadian lah. tu. Dia lalui. Saya sangat amazed lah. And we are really honoured sebenarnya. Kita akan bawakan untuk anda sebenarnya. Untuk anda Sebab je lah dia dah keluar dekat pelbagai platform dah. Kecuali dia bukanlah tak keluar kat platform kita, Keluar. tapi untuk wirausahawan ini merupakan kali Secara pertama eksklusif. secara eksklusif kita akan kongsikan dengan anda banyak cerita-cerita yang mungkin dia tak kongsikan kat tempat lain. Betul. Yang dia akan kongsikan dengan anda. Jadi stay tune dengan kami. Ya. Jangan ke mana-mana. Kita ke commercial break sekejap. Betul. Dan kita akan sambung dan terus bersama dengan guest Yang belum kita. subscribe sekarang, on notification dan like, teruskan komen. Jumpa anda kejap lagi. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan. So inilah sebenarnya tetamu kita Encik Ras pada Ya, hari betul. ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat kita dikabarkan beliau sentiasa busy. Ya. Dengan kata baru balik daripada event diraja katanya. Ataupun belum lagi, kita dengarlah kejap lagi. Tapi tak duduk satu tempat lah. Betul. Keluar Astro, masuk Astro. Kita pun ingat dia dah pindah Kuala Lumpur. Saya mati ingat duduk Kuala Lumpur ke sekarang. Kan bila balik ke Johor kan. Tapi alhamdulillah hari ini beliau meluangkan masa dan kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Mashi kerana dapat bersama-sama dengan kami sebagai tetamu istimewa kita untuk podcast Wirausahawan episod ketiga, dan you are officially Wirausahawan. Wow. Ini macam siapa tetamu yang kita jemput adalah Wirausahawan. So officially nanti kita bagi badge bagi badge. Okey. Puan Mashi mungkin nak cakap apa-apa, nak perkenalkan diri Sebagai ke? introduction, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ras, Tuan Rahman, Richard terutamanya sudi jemput saya. Walaupun belum, apa orang kata, belum confident lagi ni nak jadi wirausahawan, insya-Allah. Kita cuba kongsi apa yang boleh memberi manfaat lah. Saya Masitah binti Muhammad Effendi atau lebih dikenali sebagai Mashi, Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO NM Econs Sdn Bhd. Kami base di Johor Bahru, menyediakan perkhidmatan penyamanan udara, termasuklah servis, penyelenggaraan, pemasangan dan juga jualan aircon secara retail. Nyaman tak sekarang ni aircon dia? Alhamdulillah, sangat-sangat nyaman. Bila tengok dapat rasa aircon kita dalam keadaan baik atau tidak? Kalau ikut suhunya baik. Cuma Okey. kalau tanya bilalah servis tu, barulah kita dapat diagnose. Nantilah kita jawab. Tak payah jawab dia. Sebab dia dapat rasa ni dia punya udara segar ke tak segar. Tambah-tambah lagi intan kat depan kita ni kan. Okey, baik. Puan Mashi tidak lagi asing dengan Richworks. Tidak. Telah memulakan perjalanan dengan Richworks ni Daripada asalnya Spire. Sebelum tu lagi Ada lagi? sebenarnya cerita dia saya follow daripada 2014. 2014. 2014. Tapi 2014 tu kelas kecil-kecil lah. Baik, Maksudnya baik, kemampuan pun kecil-kecil. Baik. Jadi pada tahun 2018 saya, kalau bahasa kasar, saya gamble je. Try masuk Titan. Dan waktu tu alhamdulillah sales kita dan kita dapat interview dengan Doc masa waktu tu dekat hotel dan diterima masuk. Cuma pada tahun 2019 hujung dah nak masuk ke PKP, bisnes dah start tak boleh jalan, services memang dah tak boleh run. PKP kan. Ya, so due to setback PKP tu kami turun ke Spire. Okey. Spire. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 daripada dorongan, sokongan daripada Tuan Haji Nasrul yang approach kita come back to Titan. Alhamdulillah. Ini penting juga Haji Nasrul Tak. Patutnya tidak tadi. Idola tu sebenarnya. Kurang. Puan Mashi, saya nak tahu 2014 tu apa yang membuatkan sales you beranjak ke juta? Maksudnya sebab you apply Titan kan pada waktu tu. 2018 apply Titan. 2018 baru apply Titan. 2014 kalau ikutkan cerita lah. 2014 tu kita orang bisnes macam non-hardor. Maksudnya Apa tu? Ada job, Bahasa Hindustan Ada lah. Oh, ada. Ada job ada. Tak ada job. Alah. Bila orang tanya buat apa sekarang? Niaga. Okay, tapi waktu tu tak ada ilmu, tak ada pengetahuan sampailah pada November. Waktu tu sebenarnya Richworks buat klinik usahawan di Hotel Thyssen. Lebih kurang bulan 9 ke bulan 10 macam tu tahun 2014.
Saya sign up, terus pergi MMM. Orang lain biasa jumpa Richard terus masuk MKK. Tapi saya terus jumpa Millionaire Marketing Mastery. Oh, sebaik dia terangkan program Millionaire. marketing Richard lah, Ya, betul. signature marketing Richard. Betul. Okay. So, kelas pertama saya pada November 2014. So, dalam Millionaire Marketing Mastery tu, kita daripada sales yang satu bulan hanya dalam 1,000 ke 3,000. Satu bulan sales. Sebulan? 1,000 ke 3,000. Baik kerja dengan orang. Tapi nakkan ke title niaga tu kan. Wow. Well, jadi Okay, baiklah. Sila. Kita kan. jadi kita acah-acah lah. Tapi bila jumpa dengan Doc, kita belajar tentang marketing. Walaupun waktu tu Doc bagi 222 strategi marketing. Kita orang buat 2 je. 2 je. Daripada 1,000 naik terus ke 10,000 sebulan. Wow. Alhamdulillah. Oh, Berkat belajar. Begitulah. Berkat belajar. Kemudian teruskan. Jangan peduli sangat Aman tu. Okey. Teruskan. Selepas MMM, masa tu ada satu lagi program IMKK, Intensive Magnet Kejayaan dan Kekayaan. Ke terbalik macam tu. Kekayaan dan Kekayaan dan kejayaan. Baik. Kaya dulu baru berjaya. Ya, betul. Lepas tu masa tu isu saya dengan husband adalah tak align. Walaupun dapat buat 10,000, tidak menjadi bukti yang kukuh. Jadi banyaklah idea saya kena tentang. Oh, okey. Tak align kan? Baik. Saya nak buat macam ni, dia kata tak payahlah, susah lah, buat macam ni tak boleh lah, mustahil lah. Memang nak kena cuci kepala otak dia. Saya curi duit dia. Pergi daftar IMKK. Tapi dah minta ampun lah, dah minta halal. Baik. Pergi seorang lah waktu tu. Tak, saya daftar Berdua. nama dia. Sebab tu curi. Kalau daftar seorang pakai duit sendiri tak cukup pula. So, you pergi 2 orang lah. Pergi dengan Okey, dia, baik. bawa dia bersama. Macam tu. Dan Tahun bawa bila dia, tu? tahun 2015, Februari 2015. Baik. Richard boleh check balik lah, betul kan? Timeline dia. Ada siapa masih ingat? Ingat. Februari 2015 saya masuk. Waktu tu dapat bayar deposit, duit curi. Tapi bayar habis tu minta halal. Saya minta lah dengan dia sebab birthday saya. So kami pergi. Peningkatan sales daripada 10,000 naik 30,000 Wow. sebulan. Lepas MKK. Lepas MKK, cuci otak, cuci kolam jiwa, baik dengan keramat hidup, baik dengan dia, dah tak gaduh dah dengan suami isteri. Gitu. Ini bukan consider buka aib kan? Bukan. Kita perkongsian. Tak ada orang nampak kita pun. Tak ada. Saya pun tak Kita nampak siapa-siapa. Kita je. Okey, lepas tu? So, lepas balik daripada MKK, kita orang isu baru pula jumpa. Tak align dengan team. Team pula, okey. Team pula. Ini standard lah pada siapa mungkin usahawan akan dengar, macam masalah aku juga. Normal. Ya. Masalah usahawan ni tak jauh Sama, pun. lebih kurang. Okey, continue tu. So, Apa? lepas tu kita orang fikir macam mana nak team ada high energy. Kita orang ni dalam grup dah switch. Macam tu kan. Budak-budak krik masa tu lah. Dan waktu tu pun baru ada dalam 2 orang, 3 orang staff. Lepas tu kita orang fikir tak apa, kita cari duit lagi. Kita bawa 3 team. Kita 3 staff tu bawa pergi IMKK tahun depannya. Bawa Okey. Dan akhirnya selepas kita bawa, kita dapat align. Waktu tu peningkatan daripada 30,000 tu naik sebulan sales jadi 60,000. Wow. Double. Waktu kita orang fikir tak boleh ni, kita start dekat 60,000 beberapa bulan. Tahun lagi satu. Bawa lagi. Seberapa ramai kita ada peningkatan, bila ada peningkatan sales, kita perlukan capacity untuk cover demand. Team lah. Jadi kita bawa lah, kita bawa masuk team. Maksudnya semakin ramai pekerja lah waktu tu. Bila ada pekerja yang dah pergi MKK, ada pekerja yang tak pergi MKK, dia jadi tak align lagi. Bawa lagi. Naik daripada 60,000 jadi 80,000 pula sebulan. Lepas tu masa tu lah kita try apply. Waktu tu syarat untuk masuk ke Titan belum segah sekarang. So kita masih lagi try, dapat 80 90 macam tu. Kita try apply. Mungkin Dok jatuh hati dengan saya. Bukan. Dan waktu tu diterima ke Titan. Alhamdulillah, di Titan lah kami break our first million. Pada tahun 2018. Tu first time you break your punya first million. Setelah bergumpal nak dekat 5-6 tahun macam tu. Ada setengah bisnes yang scalable, mudah. Tapi servis dia bergantung kepada manpower. Yelah, dia tak scalable macam produk. Kan? Jadi kalau capai 1 million tu satu pencapaian yang besar. Untuk servis. Sebenarnya. Cuma kalau you nak pergi pada another milestone, you kena tambah lagi manpower, wujudkan sistem organisasi yang lebih mantap dan sebagainya. So kemudian kita masuk PKP dan sebagainya kan. Okay. Dan itu tidak menghalang you untuk stop belajar. Tidak. Ada setengah orang
dia ada mentality tau, Man. Ada setengah orang bila dah tak mampu untuk yang high end, baik aku tak payah langsung. Ush, tak boleh. Tapi Puan Mashi dia berbeza. Dia bukan masalah dia downgrade tau. Tapi dia melihat kepada kemampuan dia masa tu dan kesesuaian konten masa tu, saya rasa. Yes. Jadi dia mulakan dekat Spire kan. Ya, betul. Waktu tu Bukan saya Supaya, fikir- Spire. Bukan, Spire. Okay. Saya fikir macam ni. Ketika belum PKP pun saya perlukan guidance. Masa PKP apatah lagi. Cuma waktu tu malu. Of course lah kita malu. Macam kita rasa kita anak murid yang tak perform. Tapi lepas tu saya dengar lagi apa yang konten-konten lama tu kita repeat. Dok cakap dalam bisnes normal untuk kita ada ups and down. Betul. Dan waktu tu mungkin adalah fasa setback saya je. Dan bila masuk ke Spire, saya gunakan betul-betul, fully utilize balik semula masa yang ada untuk recap balik. Mana yang kita tak faham masa kat Titan. Sebab Titan laju, agak laju dia punya pace. Saya ni pula slow learner. Jadi saya gunakan kita tahu kemampuan kita kat mana. So saya gunakan semua video-video yang ada tu untuk saya orang panggil ulang kaji. Faham? Rajin ni. Belajar buat balik. Oh salah. Tanya dengan masa tu ada KE. Tanya dengan KE. Macam ni ke kefahaman yang sebenar? Okey, ada beberapa perspektif. KE bantu. Dan waktu tu saya rasa macam okey. Dan terus masa tu saya dah terus pakai hashtag dah, road to black wristband balik semula. Sebab Puan Mashi bukan jenis yang suka salahkan orang. Tak. Dia akan cari penyelesaian. Dia diri dia dulu, dia tengok, dia reflect diri dia dulu. Okey, itu satu benda yang saya juga contohi Puan Mashi. Okey, next apa Puan Mashi? And then masa dekat Spire tu, saya tengok, boleh lah. Maksudnya kita ada fasa-fasa yang masa saya dah nyaris-nyaris nak tutup bisnes. Pasal bisnes tak boleh run. Lepas tu kerajaan, tak ada apa-apa lah. Tak ada beep. Tapi memang masa tu polisi kerajaan adalah kita memang kena bayar gaji pekerja kita. Walaupun dalam PKP. Dan waktu tu kami nyaris nak tutup bisnes. Ada dalam tim kami ada yang dia dah kerja dengan kami dah 9 tahun, seorang lagi dah 8 tahun. Dia husband and wife. Keluar. So the husband dia pergi message dengan semua tim-tim lelaki. Dia cakap this is the time kita kena bantu selamatkan company. Oh, okey. The wife message yang perempuan-perempuan. Diorang message belakang kami. So diorang cakap ini masanya kita tolong selamatkan company, tolong selamatkan madam dengan bos. Dia cakap macam tu. Dan sebenarnya diorang punya pendekatan tu datang daripada hasil kita pernah bawa dia pergi MYB, Master Your Business. Program Richworks. Dan pernah masuk executive coaching. So diorang faham dalam bisnes pun ada setback dia, macam mana nak bounce back. Dan waktu tu diorang buat cadangan tak payah ambil gaji. Wow. For 3 months semua setuju tak ambil gaji. Dia orang punya effort sendiri. Ya. Orang lain kan kena cakap dengan minta maaf kita dapat bayar gaji. Tak, saya tak melalui fasa tu sebab dia orang yang cakap, "Madam, jangan tutup bisnes ni. Kita orang tak payah ambil gaji, cuma bayar duit makan sikit je." So everyone ambil dalam 200 ke 400 je. Untuk survive masa tu je. Power and Kau punya team ni power. Kan? Amam belum tentu tak boleh buat. Sebab dia maintenance tinggi. Maintenance tinggi, kena faham. Dan waktu tu yang ambil 300-400 tu adalah yang dah berkahwin. Yang mana bujang-bujang diorang ambil 100 yang ada komitmen lah kan. Ambil 400 tu sebab ada anak. Susu pampers. Tapi yang bujang-bujang ni diorang ambil 200. Ada yang kata tak apa. Hold je gaji dia, tak payah ambil. Tapi kita orang tak sampai hati. Bagi dah juga, walaupun dah korek-korek. Habis korek dah. Segala barang kemas apa semua dah tolak dah. Tapi waktu tu semua dalam satu, orang kata, vision dan mission yang sama, to survive ataupun untuk pastikan syarikat masih lagi wujud sampailah keadaan reda. So kerja tak boleh buat. Tak boleh. No job. Tak ada. Cuma dia boleh bertahan je. Ya. Boleh. Hutang kena bayar. Supplier tetap collect. Tapi saya suka topik ni sebab relate dengan topik kita. Subsidi versus mentality. Pada waktu tu kan subsidi kan banyak diberikan. Banyak. Tapi you tak duduk selesa pun. Tak. Waktu tu kita orang ingat dok kata apa tahu, dalam Sepaya masa tu semua Tuan Ras, Tuan Haji Nasrul semua tengah actively buat buat macam live, buat apa semua kan. Kita orang dengar lah. Oh, this is the time kita hit marketing. Buat konten lah. Faham. Walaupun tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak tapi kita orang bagi konten lah. Sebab bila PKP dibuka, aircon dah banyak tersumbat. Sebab digunakan waktu PKP. Masa tu tak cukup tangan. Ya, betul. Lepas dibuka, macam mana pergi pasang aircon tu time PKP?
Masa PKP tak boleh. Lepas PKP. Tapi orang menggunakan Orang aircon. kan ada yang dah ada aircon kan. Ah. So kita orang attack database yang dah ada aircon ni, kita orang bagi tahu, jaga-jaga, aircon anda dalam bahaya. Kena Jangan servis. masa tu pula tu masa PKP semua orang contact. Macam mana ni kita orang nak servis? Kita orang tak, lepas tu customer cakap kita orang nak servis ni. Kita orang bagi tahu lah, kita orang tak boleh bergerak, tapi boleh tak kalau kita orang ambil booking awal? Sebab sekarang ni dah queue. Oh ya ke? Oh, put masuk. Jadi Bijak. PKP buka je. Terus 2 bulan penuh. dah ada job. Penuh per bulan. Power. Itulah sebenarnya bila kita tidak mempunyai mentaliti aku mangsa keadaan. Ini semua berlaku Mangsa dekat tak aku ada. sebab benda ni lah. Memanglah ada terkesan all over the world. Even Malaysia pun terkesan teruk. Sebab kenapa Malaysia terkesan paling teruk? Kenapa? Sebab kita banyak PKP. 1, 2, 3. Terlalu banyak. PKPB lagi. Sampai kau fikir-fikir lah si nak hidup. Sampai dah tak boleh sebab kejap buka, kejap tutup, darurat dan sebagainya. Waktu tu dah sampai ke level lu fikirlah sendiri. Mentang-mentang dia baru jumpa Haji Nabil. Kan? Jadi okay. Saya nak tanya Puan, bila kita buat bisnes kan, kita ada banyak persoalan-persoalan kita at any level. You dah buat bisnes berapa tahun dah? InsyaAllah bulan 2 tahun depan masuk 10 tahun. 10 tahun. Ya. Okey, 10 tahun. Dan melalui juga fasa naik turun bisnes millions, kemudian drop dan naik balik dan sebagainya. Of course you ada banyak persoalan you dalam perniagaan yang you perlu atasi dan you perlu cari jawapan. Betul. Adakah jawapan tu semua you dah jumpa di Richworks? Ataupun Richworks dapat selesaikan semua tu? Sangat-sangat. Boleh dikatakan lebih daripada 100%. Oh. Ini bukan orang kata nak brown nose Richworks, tidak. Tapi saya orang kata menjadi living proof kepada each and every time kita ada isu, kita tanya je dengan Richworks, dia orang akan bagi beberapa perspektif dan option untuk kita pilih. Kalau kita kat luar sana, kita fikir cara kita je tau. So kita akan jumpa satu option. Lepas tu kalau betul ke salah ke, kita tergolek dok ke sendiri. Dekat sini kita ada support. Kita okay, kita nak buka cawangan, nak tutup cawangan, nak hire people yang macam mana, apakah kategori dia, cara kita nak manage, cara kita nak handle, cara kita nak tracking and monitoring KPI dan sebagainya. Richworks ada keseluruhannya. Baik daripada pillars marketing, daripada pillars HR, daripada even inventory. Orang kata servis macam mana nak inventory? Kita masih lagi orang kata daripada pengalaman, sharing, rakan-rakan yang lain, ambillah sikit mana yang boleh pakai. Circle memainkan peranan juga. Richworks sendiri, Cam, KE, lepas tu Datuk Wira terutamanya, tanyalah apa soalan. Dia macam umpama dukun tau, kadang-kadang belum tanya dah jawab. Haji Nasrul lupa nak Haji jawab. Nasrul. Kalau buat itu memang Ada isu ke dengan Haji Nasrul? Tuan Haji Nasrul daripada even sebelum saya accident sampailah saya dah accident, daripada saya boleh tengok saya punya PNL sampai tak boleh tengok PNL, saya percaya Tuan Haji Nasrul boleh bantu. Sebab apa? Most of the time tak payah tengok paper pun, Tuan Haji Nasrul terus, Puan Mashi kat sini betulkan, Puan Mashi kat sini betulkan, Puan Mashi kat sini boleh accelerate, kat sini jangan, kat sini hold. Financially. Dan Alhamdulillah, dulu kami tak ada cash flow yang bagus. Even gaji pun tak ambil. Saya ingat lagi first time saya masuk Titan, saya jumpa Tuan Haji Nasrul. Saya cakap, Tuan Haji, macam mana nak ambil gaji Puan tak ambil gaji? Ambil. Macam mana Puan ambil? Runcit. Ya, Rasa nak pakai ambil. Ambil. Habis nak ambil sedebuk, masa tu gaji saya bukan besar tuan. Saya set dalam company gaji 2,000. Baik kerja dengan orang lain lagi. Tapi nak ambil 2,000 pun tak mampu. Faham. So, Tuan Haji Nasrul kata macam ni. Tengok balik semula overhead, tengok balik semula campaign marketing, lepas tu set balik semula set campaign marketing untuk dapatkan target sales sekian. So boleh cover overhead, Puan boleh ambil gaji. So macam okay. And along the way, daripada yang tak ada tadi, yang nak halau 2,000 je boleh ambil tu, sampailah ke certain amount, boleh ambil tiap-tiap bulan. Alhamdulillah. Ada gaji lah, ada profil lah. Ada, Alhamdulillah. Syarikat ada profil, Puan Mashi sebagai CEO ataupun pemegang saham, pemilik syarikat, boleh ada profil. Betul. Jadi maknanya Richworks ni adalah one stop center. Setuju? Setuju. Saya sangat setuju. Even yang paling best sekali, yang tahun orang kata, saya rasa daripada tahun lepas, Richworks ada satu gerak kerja yang mana bukan sekadar bantu kami sebagai Titan, tetapi Richworks buka peluang untuk bantu tim-tim kita. Sebenarnya itu adalah beyond apa yang kita sign kontrak tau. Dalam Titan,
tak ada pun tulis kita akan bantu ya latih anak buah awak, leader-leader awak, tak ada. Tapi peluang tu dibuka. Dan you rasa kenapa Datuk Ira ataupun Richworks Buat macam tu. buat inisiatif tu? Okey, nak guna bahasa kasar atau bahasa Terpulang. Silakan. Okey, Jangan tengah. kalau Silakan. bahasa Masyi lah. Kalau bahasa Masyi. Sebab Masyi bodoh. Tak reti lead anak buah sendiri. Jadi perlukan bantuan daripada Richwork. And daripada bantuan-bantuan tersebutlah berjaya create those leaders yang saya ceritakan tadi Alhamdulillah. tu. Sebab kita melihat usahawan ni datang belajar. Jadi mereka ni bukan mungkin lah most usahawan yang datang belajar ni mereka ada growth mindset. Mereka tahu nak grow, tapi bila balik mereka ada satu tentangan dekat office di mana kaki tangan dekat office tidak ada grow mindset. Betul. Okay. Tidak selari, tidak ada support system yang kuat. Betul. Jadi Datuk Ira melihat ini satu gap. Macam mana nak cepatkan diorang punya ni growing diorang ni, nak grow daripada 1 million to 10 million contohnya. Jadi kita jomlah kita ajar. Jomlah Kita lah yang sama-sama kita buat. Saya pun salah seorang terlibat dalam executive coaching dan sebagainya. Jadi kerja kita adalah berkongsi pengalaman kita di Richworks, apa kita dah buat dan macam mana kita nak membina satu organisasi yang lebih besar. Sebab daripada 10 orang staff, 3 orang staff nak pergi pada 20, 30, 100 orang tak mudah. Tak mudah. Lagi satu yang macam Datuk Wira selalu cakap, kenapa executive coaching tu wujud juga sebab founder pergi belajar. Nanti bila nak balik penyampaian tu tak sama. Tak sama. Tak sampai. Betul. Saya nak kongsi satu cerita. Baik. Ada seorang dalam tim saya, sales manager saya. Saya tanya dengan dia, okay Nazif, kalau kau kira 1 ke 10, berapa level leadership kau sendiri? Dia kata, madam, saya tak nak guna rating 1 ke 10 tu. Baru-baru ni dalam executive coaching, dia ada bagi satu piramid. Level of leadership. Maksudnya, dia leaders yang macam mana. Lepas tu, dia kata, selama ni, saya ingat saya dah macam top leader lah sebab dah SLT kan. Tapi bila Richard keluarkan tu, dia kata dia ada dekat level yang satu tangga atas je daripada tim yang biasa. Lepas tu saya cakap, kenapa pula? Sebab dia kata, sepatutnya leader yang dekat top leaders tu, dia inspire other people. So, dia kata, saya ni belum sampai level inspire other people yet. So, saya tahu level saya kat mana dan saya tahu ke mana saya nak pergi, ke mana saya nak jadi. Leaders yang macam mana saya nak jadi. Dan saya rasa macam, wow, executive coaching sangat membantu. Alhamdulillah. Kalau nak suruh saya sendiri explain kan. Kita You adalah hotel you sendiri, kemampuan you sendiri ada. Tapi biasalah even kita dekat Richwork pun bukan semua staff kita boleh ajar. Betul. Kita tetap juga encourage staff-staff kita pergi belajar, ambil course masing-masing yang relate dengan pekerjaan masing-masing. Sebab to grow diorang ni bukan hanya daripada satu source saja. Kan. So kita akan ke commercial break dulu. Kita ke commercial break. Kita nak bagi berhenti Puan Masyi sekejap. relax bertenang sikit. So kalau anda rasa topik yang kita bawakan tadi mungkin ada memberi inspirasi pada anda, memberi manfaat pada anda, komen kat bawah. Kalau tidak, kita move to the next topic kejap lagi. Nantikan kami sekejap lagi. Nanti jangan lupa subscribe, tekan button on all your notification. Jumpa anda kejap lagi.